disebut sebagai majlis yang memperingatkan diri kita kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu ini, kata Rasulullah, adalah disebut sebagai taman syurga. Taman syurga. Di atas dunia ni ada dua tempat yang disebut sebagai Raudhah ataupun taman syurga. Yang pertama terletak di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah yang tempatnya namanya Raudhah, yang kita masuk tuan-tuan, tempat mustajab doa. Kalau sebelum Covid kita boleh masuk orang ramai subuh, orang ramai tu kan. Tapi lepas Covid tu dia buat satu sistem, kita kena daftar, kena booking tarikh masa dan di aplikasi musuh. Itu sekarang tuan. Tapi yang terkini terbaru saya tak pasti. Saya pergi baru awal tahun bulan 2. Macam itulah caranya, macam mana kita nak daftar masuk ke Raudhah. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai taman syurga adalah majlis ilmu, ataupun yang saya sebut tadi, majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun majlis yang memperingatkan kita kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Jadi saya rasa tuan-tuan belum masih lagi terlambat untuk kita mengambil ibrah ataupun menceritakan sedikit berkaitan dengan perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak percaya ramai dah para asatizah menceritakan tentang hijrah, bagaimana perjalanan hijrah, bagaimana cabaran hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi insya-Allah malam ini kita ambil ibrah ataupun pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan juga telah meninggalkan kita setelah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah bukan tinggalkan kita dalam 100 tahun, bukan dalam 200 tahun, 500 tahun. Akan tetapi Rasulullah telah meninggalkan kita, telah wafat melebihi 1400 tahun. Subhanallah. Maka tuan-tuan, kita di umat akhir zaman yang tidak lagi melihat batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang original. Kita tak lihat apa. Mula kita dibangkitkan, mula kita dihidupkan oleh Allah Taala, kita ada di atas muka bumi ini, sehinggalah kita tutup mata nanti tuan-tuan, kita tidak dapat lagi melihat batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan di akhirat kelak, waktu yang paling singkat, tempoh yang paling dekat yang boleh kita lihat sendiri batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul original, paling singkat tuan-tuan adalah di padang mahsyar. Paling singkat masa yang boleh kita jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang-orang soleh yang mana Allah Taala beri keizinan untuk dia berjumpa ataupun bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan dan juga iblis tidak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyerupai Rasulullah. Maka barang sesiapa yang diizinkan oleh Allah untuk bermimpi jumpa Rasulullah, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tuan-tuan, kita sedar diri kita macam mana banyak dosa kita kepada Allah Taala, dan maka kita tuan-tuan paling dekat nak jumpa dengan Nabi adalah di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Kita tuan-tuan, di sana di padang mahsyar kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan campak semula nyawa kita, roh kita ke dalam jasad tubuh badan kita. Di atas dunia tuan-tuan, sebelum kita waktu kita di alam barzakh, habis tulang bandang kita hancur disiksa di sana. Tetapi di alam barzakh, di alam di padang mahsyar, Allah Taala bangkitkan semula untuk kita berhimpun di sana, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi satu analogi tuan-tuan. Satu analogi, kalau tuan-tuan biasa beri ceramah Ustaz Azhar Idrus contohnya, ceramah Ustaz Azhar Idrus. Orang yang datang, hadirin yang datang penuh tuan-tuan. Ini penuh di dalam masjid
tempat solat utama di penuh, di kiri kanan belakang, di pekarangan semua penuh. Hadir majlis ilmu Ustaz Azhar itu sebagai contoh. Yang boleh memuatkan lebih kurang dalam 600-700 orang contoh tuan. Mungkin lebih. Ya. Timbul persoalan, siapa yang betul-betul nampak batang tubuh penceramah di hadapan? Iaitulah orang yang duduk paling dekat. Betul tak tuan? Tetapi bila mana orang yang paling jauh sekali, adakah dia melihat penceramah di hadapan? Mungkin sama-sama, mungkin nampak, ataupun mungkin tidak nampak. Begitulah perumpamaan di padang mahsyar. Ketika itu dihimpunkan berbilion-bilion makhluk di sana. Adakah kita terpilih oleh Allah untuk duduk dekat dengan Nabi, dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tempat duduk kita ni paling jauh sekali? Paling jauh sekali. Kalau mungkin dalam kuliah orang paling jauh tu mungkin tahu orang yang di depan ni ada seorang penceramah, dia duduk atas meja, ada kursi, dia tahu benda tu, tapi dia tak nampak batang tubuh. Begitulah perumpamaan kita di padang mahsyar kelak tuan. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak lain tidak bukan mestilah orang yang cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga orang yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak selawat pada Nabi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai saat ini tuan-tuan, bagi